على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Haji Muhammad bin Muhammad Said, pengurusi Ketua Taman pada Batu Tangkap, yang berbahagia Tuan Haji Hashim bin Sehat, pengurusi atau kuasa Surah Al-Hana pada Batu Tangkap dan barisan jawatan kuasanya, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita merafakkan setinggi kesyukuran terhadap Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya kita digunakan kesihatan dan kelapangan untuk kita sama-sama hadir ke rumah Allah ini, surah Al-Hana pada Batu Tangkap ini, untuk sama-sama kita mengimarahkan majlis borak perdana bersempena dengan sambutan hijrah bagi peringkat surah Al-Hana pada Batu Tangkap bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan 2022 Miladiah. Hari ini tuan-tuan, 20 hari bulan Ogos 2022 bersamaan malam 23 Muharram 1444 Hijrah. Tuan-tuan, saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan pada malam ini, terutamanya kepada panel kita insya-Allah pada malam ini tuan-tuan. Walaupun saya dipahamkan ada di antara kita tuan-tuan datang dengan hati tuan sedikit kecewa dan wajahnya sedikit suram. Kerana apa tuan? Kerana kekalahan Durul Azim. Durul Azim kalah diri kalah semalam kan. Jadi hari ini sedih ini masih ada lagi tuan-tuan kan. Tapi jangan lupa tuan, kita ambil ibrah iktibar perjuangan Nabi SAW. Setiap perjuangan, pengorbanan mesti ada kegagalan. Betul tak? Mesti gagal tuan-tuan. Ada kegagalan, dari situ ada kejayaan. Hari kita gagal, tak mestinya kita gagal selama-lamanya. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan. Daripada malam ini tuan-tuan, sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, tajuk kemerdekaan. Dari konteks hijrah baginda Rasulullah SAW, insyaAllah kita datangkan dua orang ahli panel untuk tuan-tuan kita sama-sama mendengar majlis ini yang akan disampaikan oleh ahli panel kita. Untuk itu sebelum kita mulakan forum pada malam ini, kita diperkenalkan kepada tuan-tuan ahli panel kita. Ahli panel yang pertama di sebelah kanan saya. Tadi saya nak duduk kat sini kan, dekat tempat di sini difahamkan dia kata Ustaz ni tempat moderator. Tapi Tuan Haji kata tadi dia ikut gambar tuan. Sebab gambar ni saya dekat tengah-tengah Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Jadi saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama tuan, iaitu Al-Fadil Tuan Imam Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Bacu, Imam Masjid Haji Muhammad Yasin Pago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Terima kasih. Selamat datang kepada Batu Tangkap. Sama-sama. Dan dikenal tuan-tuan ada panel yang kedua sebelah kiri saya. Rasanya tak perlu dikenalkan lagi tuan-tuan. Mantan kabin kita tadi ada tangkap tuan-tuan. Al-Fadil Asyik Tuan Haji Muhammad Nasri bin Rahman, Kadi daerah Batu Pahat, daerah Batu Pahat tuan-tuan. InsyaAllah bersama-sama kita pada malam ini. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan kerana dapat bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah tuan. Jadi tuan, kita terus pada tajuk kita pada malam ini, kemerdekaan dari konteks hijrah baginda Rasulullah SAW. Kita tengok tuan antara peristiwa besar yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dan peristiwa hijrah. Dan peristiwa hijrah tuan-tuan memberi satu kesan yang amat kuat, yang besar dalam perkembangan dakwah Islamiah Nabi SAW. Sebab itu sahabat tahun kita mengingati peristiwa hijrah ini
dengan sambutan dipanggil sambutan ma'al hijrah. Maknanya kita bersama-sama dalam peristiwa hijrah ini, insya-Allah. Kita tuan, sebagai permulaan tajuk kita Imam soalan yang pertama, pembuka bicara kita pada malam ini, tajuk kita kemerdekaan dari konteks peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi mohon pada Tuan Imam untuk memperjelaskan kepada kita sebagai pembukaan, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah dalam erti kata yang sebenar ini, dan bagaimana kita nak kaitkan hijrah ini dengan kemerdekaan. Silakan Tuan Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Pakai tu Syekh. Pakai tu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan saya Ustaz Rosli daripada Pejabat Kadi Daerah Tangkap. Saya hormati di panel kita yang kedua Tuan Syekh Tuan Haji Nasri Rahman, Kadi Daerah Batu Pahat, Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Tuan Sanjautan Kuasa, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Noja, para asatizah, guru-guru, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah dapat kita duduk dalam sebuah majlis forum al-ihwan Islam lah lagi berkenaan tentang hijrah dan kemerdekaan. Jadi balik terus kepada tajuk ataupun soalan yang telah diajukan kepada saya, insya-Allah sikit sebanyak apa yang saya dapat kongsikan, saya akan kongsikan. Sebenarnya rasa macam gigil juga duduk sebelah dia ni. Sebenarnya Ustaz Rosli ni sifu saya juga, dan sebelah sana lagi sifu besar saya, kan? Kan? Jadi risau tu risau je, kalau salah tolong betulkan ayat, insya-Allah. Banyak saya belajar daripada Al-Fadil Tuan Kadi Daerah Batu Pahat masa dia jadi Kadi Daerah Tangkap, dan dia telah pun berhijrah daripada daerah Tangkap ke Pontian, dan daripada Pontian ke Batu Pahat. Masya-Allah, tabarakallah. Itulah sahabat saya daripada unit ke unit hijrah juga, ya. Jadi begitulah juga dengan diri saya sendiri pun dah berhijrah juga, dihijrahkan dihijrahkan, daripada Tangkap ke Muar. Ini pengurusan Masjid Al-Surau, Masjid Haji Muhammad Yassin Edu Hab Paguh. Sambil promote boleh Ustaz, datanglah ke masjid kami, sama-sama kita imarahkan Masjid Haji Muhammad Yassin Edu Hab Paguh, insya-Allah. Baik, perkataan hijrah bahasa Arab lah, bahasa Arab, dia asalnya hajara yuhajiru muhajaratan ataupun muhajir dan hajran. Itu dalam bahasa Arab, di segi bahasa Arab. Jadi maknanya hijrah itu sendiri adalah at-tarku. At-tarku bermakna tinggal, tinggal. Kemudian al-i'radu. Al-i'radu bermakna memalingkan diri, memalingkan diri. Dan tiga, al-qat'u. Apa makna qat'u? Iaitu memutuskan, memutuskan. Dan al-man'u, iaitu menahan. Jadi keempat-empat ni dirangkumkan jadi satu istilah, namanya al-mufaraqah. Al-mufaraqah, iaitu meninggalkan satu tempat pergi ke tempat yang lain untuk mufaraqah. Dan orang yang melakukan pergerakan itu dipanggil al-muhajir. Al-muhajir. Itu dari segi sudut bahasa. Kalau dari segi sudut bahasa Inggeris sikit Ustaz boleh, Ustaz dah duduk dengan UIA ni, UIA, UTHM, UITM, UTM, semua MM semua kan. Jadi terpaksalah belajar bahasa Inggeris. Baru ni pun
pergi dia orang minta sampaikan pasal tajwid, but in English sir. Allah mak tuan. Garu kepala gua. Cari buku tajwid dalam bahasa Inggeris, sebab dalam tu ada orang Arab, orang apa? Orang Kemboja, orang Thailand, Ano Sayo pun ada. Ano Sayo apa? Ano Sayo Korea. Orang Korea semua ada. Dia orang nak belajar bahasa Arab, dia orang kena belajar tajwid dulu. Jadi kita pun buatlah tekial-kial lah nak dikatakan. Jadi dalam bahasa Inggeris ni namanya transform. Bukan transformers tuan-tuan, tapi transform. Okay? Transform ni maksud trans, across. Trans tu makna across, menyeberangi ataupun beyond, melampaui. Dan form, apa makna form? Form bermakna shape ataupun bentuk. So bermakna across the shape. Itulah lebih kurang. Maknanya kita menyeberangi bentuk asal kita kepada bentuk yang lain. Itu transform, makna hijrah. So hijrah ni dalam erti kata ha di bawah hi tu pun membawa makna. Ha di bawah hi. Dalam bahasa Arab ni banyak kita kena belajar sebenarnya. Sebab tu kalau kita jadi nak membaca Quran ke kan, nak baca hadis ke dalam bahasa Arab kononnya lah kan, kena betul-betul baris tu. Ni sambil-sambil saya ingat Tuan Kadi daerah Batu Pahat, Haji Nasri kami pernah berdiskusi lah berkenaan tentang istighfar. Sambil-sambil lah tuan boleh tuan sampaikan tu jadi istighfar tu kan pernah satu sekali viral video tu berkenaan tentang orang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Dia cakap salah kata dia. Okey. So sebenarnya dua-dua boleh pakai. Okey. Yang betul dalam hadis astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun kalau kita buat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh pakai juga, tak ada masalah. Tapi yang paling tepat ialah yang pertama tadi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya buat gitu kat masjid, dekat surau, semua orang tanya, apa pasal pelik sangat istighfar imam ni? Pasal kena belajar tuan-tuan. Benda ni kena belajar perbetulkan, sikit demi sedikit kita kena perbetulkan. Okey. Jadi hijrah, kenapa tak ada hajrah ke hujrah ke kan? Boleh membawa maksud juga. Ala wazan fa'la, ala wazan fu'la pun boleh juga, tapi digunakan kataan hijrah fi'lah, bermakna hijrah dengan kasrah huruf ha tu bermaksud meninggalkan satu tempat menuju ke tempat yang lain. Hijrah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dinyatakan di situ ialah hijrah syar'iyyah. Hijrah syar'iyyah. Okey, dalam kamus dewan kena sebut juga. Selalu orang bandar baru takak ni katanya semua intelektual. Intelektual jelah. Dua kadi kat sini, ya Allah, gigil juga. Dua kadi dekat sini kan, pensyarah ada, CEO ada, COE pun ada, benda COD pun ada. Jadi kena berujah tu dengan fakta lah. So dalam kamus dewan edisi keempat, cari dalam kamus dewan edisi keempat, hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah, Selain itu, ia juga bermaksud penghijrahan, yakni perbuatan atau perihal berhijrah itu sendiri. Maknanya bukan sekadar hijrah tu sekadar nama ke pergerakan, tapi semuanya perbuatan tu pun dipanggilkan penghijrahan, dan perihal berkenaan tentang berhijrah itu semua pun dipanggil
hijrah. Apa-apalah yang berkaitan dengan peristiwa hijrah tu dipanggil hijrah. Hijrah. Kita pun ada CEO Al-Hijrah kat sini kan, Masya Allah. Mungkin lebih mengetahuilah berkenaan tentang maksud hijrah itu sendiri. Alhamdulillah, saya tengok dekat dalam TV pun dah ada keluar, iklan yang besar-besar pun dah ada. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan tu Haji ya. Kemudian itu dari segi definisi hijrah lah Ustaz. Kemudian kemerdekaan pula. Kita masuk bab kemerdekaan. Panjang lagi. Saya buat note apa semua, tengok kitab apa semua, type dekat 7 page Ustaz. Dekat 7 page, 7 muka, agak-agak tu setengah jam tak cukup, tapi cubalah kita ringkaskan lah tuan-tuan ya. Jadi apakah maksud kemerdekaan? So kita nak tengok definisi hijrah dengan definisi kemerdekaan ni dulu. So macam mana kita nak gabungkan dua-dua ni untuk kita dapatkan ibrah. Hijrah tu untuk bawa semangat kepada kemerdekaan kita nanti insya-Allah. Jadi kemerdekaan pula itu ialah bebas dari penjajahan, kurungan, naungan, lepas dari tebusan, tuntutan, berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Itu namanya merdeka. Jadi kita dah melepasi penjajahan ataupun kita masih lagi dijajah. Itu persoalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat fikir-fikirkan, adakah kita terlepas daripada kurungan dan naungan sesuatu, kemudian adakah kita dah pun lepas daripada tebusan, tuntutan berdiri, lepas daripada tebusan, lepas daripada tuntutan, kemudian kita boleh berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain. Di situ persoalan kemerdekaan kat situ. Maksud kemerdekaan. Jadi tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kalau kita tengok, kita nak ambil sikitlah berkenaan dengan satu hadis berkenaan tentang hijrah ni dan kemerdekaan. Satu hadis yang biasa kita dengar, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihad wa niyyah. Apa makna? Tiada lagi hijrah selepas Fathi Makkah, tetapi masih ada jihad dan niat. Kenapa digabungkan jihad dan niat dalam hadis tu? Kerana nak digabungkan. Kalau kita balik dalam bahasa Arab lah, la hijrata ba'dal fathi, kemudian ada waw, walakin akan tetapi, maknanya dia ataf dengan yang sebelumnya, maknanya tak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, tetapi maksudnya gitulah, akan tetapi ada jihad dan ada niat. Ada jihad dan ada niat. So kat sini kita nak faham kenapa digabungkan dalam ayat ni. Sebenarnya ada lagi satu hadis daripada riwayat Bukhari nombor 1834, 2783, 2825. Maklumlah semua nak kena berdalil sekarang ni. 3077, 3189. Dikatakan dekat situ daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha serta athar daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, terdapat penambahan teks, iaitu wa idzastanfartum fanfiru. Bermakna apabila kamu diperintah pemerintah berjihad, maka berangkatlah. Berangkatlah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kat sini, kalau saya nak kaitkan dengan yang first tadi tu, kita tengah membincangkan tentang kemerdekaan. Bila kita dah lepas dari penjajahan, kita biasa dengar kuliah-kuliah agama, yalah kita mesti hijrah dah tak ada dah, tapi kita ada jihad. Jihad ni jangan fikir nak angkat senjata je, tapi jihad yang paling utama ialah jihad nafsu. So cuba kita tengok, renung dengan diri kita, adakah kita sudah berjihad untuk menentang nafsu kita? Sebab nak kaitan dengan hijrah balik ni. So kalau kita belum lagi buat perkara-perkara tersebut, ataupun kita masih dibelenggu dengan nafsu kita, maka kat situ kita kena berhati-hati. Jangan kita datang forum tapi kita tak tahu maksud hijrah itu sendiri tuan-tuan. Islam memperlihatkan
Bagaimana Nabi SAW diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerdekakan manusia daripada kesesatan, kezaliman kepada kebenaran dan keadilan. Nampak tak? Rasulullah SAW diutuskan tu pun kita dah tahu bahawa itu tujuan pertama, memerdekakan siapa? Umat manusia seluruhnya daripada kesesatan, kezaliman. Sebab masa tu memang sesat, memang zalim, memang tak apa pun tak. Semuanya nak menyembah tu, nak menyembah ni. Jadi Rasulullah diutuskan untuk menyatakan maksud dan makna kemerdekaan ni. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadirin-hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun dah duduk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun telah pun diajarkan oleh para asatiza, ulama dan sebagainya, sampai daripada para sahabat radhiyallahu anhu berkenaan tentang kemerdekaan itu sendiri. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, Pendeta Za'ba, kena cerita juga orang Melayu kan. Pendeta Za'ba mencirikan konsep merdeka ni sebagai berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, kata dia. Pertama sekali lagi saya ulang kali, sebagai berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, mematikan akal, menyekat kemajuan kepada perbuatan dan kepercayaan yang cerdik, kepada yang cerdik, mana daripada kebodohan kepada kecerdikan, kemudian membebaskan fikiran dan menggalakkan kemajuan. Kalau kita fikir konteks ni, kalau Pendeta Za'ban cakap, bahaya ni, mana kita dah bebas berfikir, bebas berfikir, apa-apa kita nak fikir, kita buatlah. Tu yang jadi free thinker. Free thinker. Tahu, orang yang bebas berfikir ni, orang yang tak nak beragama, yelah, kalau dia gunakan akal semata-mata tanpa berpandukan dengan Quran, Sunnah ataupun agama, maka dia akan sesat. Jadi kepada beliau, kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek utama. Tapi Pendeta Za'ba ni pendeta kan, orang bijak pandai, dia kena cakap juga syarat-syarat. Kau nak faham merdeka ni, kau kena ada 4 aspek ni. Apa dia yang pertama? Yang pertama sekali, mesti agama. Mesti ada agama. Jangan merdeka suka-suka kan. Merdeka suka-suka tak beragama, banyak dah orang hari nak buat macam tu. Okey. Kemudian bahasa kita, kemudian pendidikan kita dan sikap, yakni akhlak kita. Kita kena berpandukan perkara-perkara tersebut. Alexis de Tocqueville. Boleh tuan? Alexis de Tocqueville dalam bukunya Democracy in America 1835 melihat kebebasan kemerdekaan sebagai sesuatu yang boleh dan ni orang yang bukan agama Islam duk cerita ni, dan sering merosakkan. Kenapa? Walaupun begitu, nampak gitu, kebebasan sentiasa akan membuka jalan untuk pembinaan semula, dan apa yang dibina dengan kebebasan selalunya akan kekal lama. Namun menurut Tocqueville, akhlak dan agama adalah prasyarat. Tak ada akhlak, tak ada agama, kau jangan sembang kenaan tentang kemerdekaan. Kepada kebebasan, kerana kebebasan tanpa akhlak adalah tidak bermakna. Begitu juga, dan akhlak tanpa agama tiada gunanya. Nampak? Kita pun dah dididik, ustaz-ustaz kita datang pun cerita kan, antara ilmu dengan adab mana yang lebih. Pertama adab dulu dah. Adab dulu sebagainya. Baiklah tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada soalan kedua tu lah ustaz. Macam mana kita nak ambil pengajaran hijrah dan dia dapat memangkin semangat kemerdekaan dan hubbul watan. Daripada hijrah tu, kita ambil perkara tersebut untuk kita jadikan diri kita sebagai warga negara rakyat Malaysia ni rasa semangat untuk menyambut hari merdeka dan rasa cinta kepada tanah air kita. Sekarang ni asyik-asyik kita ni duk
ngata tanah air kita juga. Oh, ini salah orang kita juga, kan? Itu salah orang kita juga. Ini salah Malaysia juga yang kita kata. Kita kata pada negeri kita. Yang paling buruk, kita pergi ke luar negara ngata pasal negara kita. Itu buruk punya perangai nama dia tu. Jangan sekali-kali buat begitu. Orang akan pandang, Malaysia loser, kata dia. Malaysia is loser lah. Kalau you tell me like this story about Malaysia, Malaysia is loser. No, kita kena ada hubbul watan. Kalau tak, siapa nak pegang liwak-liwak bendera ni, bendera-bendera ni, siapa nak pegang ni? Panji-panji. Sebab tu kita ada semangat kemerdekaan. Letak, kalau Johor ni, Johor Malaysia, Johor Malaysia, Johor Malaysia. Semua tu ada cerita dia tu. Kalau kita tanya, mungkin yang mereka tahu pasal Johor ni tak pernah dijajah. Macam mana yang maksud dengan dijajah tersebut? Banyak lagi nak cerita ni kan. Sampailah kita cinta kepada tanah air kita. Jadi balik kepada bagaimana kita nak ambil hijrah ni sendiri. Hijrah ni sebagai untuk menaikkan semangat kemerdekaan kita. Okey. Pertama sekali nak kena faham hijrah ni ataupun pemindahan ni apa yang kita kena buat. Yang pertama sekali hijrah i'tiqadiyah. Hijrah i'tiqadiyah, iaitu kepercayaan beragama. Hijrah kepercayaan beragama. Kalau sebelum ni kita tak faham berkenaan tentang Allah yang kita sembah, kalau kita tak faham berkenaan tentang Nabi Muhammad yang kita selalu selawat atas baginda Rasulullah SAW, maka kita pada hijrah ni kita ambil kesempatan untuk kita perbetulkan ataupun kita hijrahkan daripada kebodohan ataupun ketidakpercayaan ataupun kekurangan kepercayaan kita kepada agama Allah dan Rasulnya. Maka kita kena lebih beragama dan kita kena lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Macam mana cara dia? Datanglah masjid dan surau, kan? Datanglah masjid dan surau. Orang ada kuliah, Ustaz Taufik pun selalu ceramah ni ada. Ustaz Taufik, dengar lah, walaupun garang tu garang, memang garang, kan? Tapi kita dah selalu slow talk dah dengan Ustaz Taufik. Alhamdulillah dah okey dah Ustaz dah sekarang. Okay? Jadi dengarlah kuliah dia. Tak, ini tidak dingatanya Ustaz. Apa benda lah tak habis-habis. Wujud kidam bakok, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah. Apa itu je, kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Dia ada sifat 20. 20 tu bahagi kepada 4. Apa benda 4 tu? Entahlah Ustaz, aku belajar 20 tu je. Itulah kita. Nampak? Sifat 20 tu pun kita tak mahir lagi. Itu nak belajar lagi sifat akidah salafiyah. Je teruk kita ni. Sifat 20 tak lepas lagi. Ulama khalaf pun tak lepas lagi mau belajar ulama salafnya. Ulama salaf tu dia terus lepaskan pada Allah Subhanahu wa taala, dia tafwid terus. La a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia begitu. Macam mana nak sebut perkataan tu? Itu ulama salaf punya cerita. Kita ni alhamdulillah duduk kat ulama khalaf, ikut cara ulama khalaf lah, kan? Tidak kita nak tak kita mukidah. Ya betul, tapi yang sifat 20 ni kena jelas dulu. Sifat 20 ni kena jelas dulu. Kalau sebelum ni malah nak dengar pasal sifat 20, lepas ni dengar pasal sifat 20. Dengar pasal sifat 20. Sebab dia terkandung dalam kalimah syahadah tu. Sebab tu saya pun ada buat konvoi syahadah rukun Islam pertama. 6 orang je pergi. Semua malah nak belajar pasal syahadah. Saya pergi ke pondok-pondok, masjid-masjid, naik motor, kan. Tanya guru apa maksud syahadah, tu rukun Islam pertama. Kalau kita tanyakan asyhadu, aku bersaksi. Siapa engkau nak bersaksi tiba-tiba? Layak ke aku untuk bersaksi? Kan payah kan cerita ni kan. Dalam dia pergi dia. Baik tuan-tuan hadirin dikasihi Allah semua, balik pada tajuk kita. So tu yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. Kemudian hijrah syu'uriyah. Hijrah syu'uriyah. Apa makna syu'uriyah? Hobi, cita rasa, cita-cita. So kita kena hijrah kalau kita sebut. Jadi kalau kita sekarang, kalau sebelum ni kita duk mencari dunia, dan kita dah dapat dunia, dan dengan dunia tu kita tidak berkongsi pun dengan sanak saudara kita. Lepas kita kena berubahlah perkara tersebut, sebab ada yang kena utamakan. Apa guna kita kaya tapi orang keliling kita miskin? Betul? Apa guna kita pandai tapi orang keliling kita bodoh? Apa guna kita kuat, orang keliling kita memerlukan bantuan, kita hapikkan je. Nampak? Tengok member-member rosak motor, rosak kereta sebelah,
tak sempat lah. Ni dah budak-budak sekarang dia cakap gitu je kan. Main motor, bikin rosak lah. Lantak kau lah tepi jalan tu. Dah ada motor, dia marah pula budaknya. Apa tak, kau dah kuat ni, kau dah ada kekuatan untuk tolong dia, tapi tengok orang tu lemah, langsung tak ditolong. Kita ada hijrah syu'uriyah. Dan ketiga, hijrah sulukiyah wa khuluqiyah. Hijrah sulukiyah wa khuluqiyah, makna akhlak, akhlak kita. Tolonglah ibu-ibu, bapa-bapa hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jadilah seperti apa yang kita ditakdirkan jadi. Faham tu? Maknanya sekarang ni ramai orang perempuan nak jadi lelaki, yang lelaki nak jadi perempuan, kan? Walaupun pada zahirnya dia lelaki, tapi nampak macam keperempuanan. Walaupun zahirnya dia perempuan, tapi nampak macam kejantanan. Kan? Aja payah hari ni. Jadi kena fahamlah norma-norma kehidupan sebagai seorang perempuan macam mana, norma-norma kehidupan sebagai seorang lelaki macam mana. Jangan kita campur aduk kan. Ini masalah ni. Itu yang kalau kita tak ada hijrah ni, tu yang LGBT tu berleluasa. Transgender, tu tadi transform kan, ni jadi transgender pula. Bukan hijrah daripada lelaki sejati kepada ya'au. Tahu ya'au? Jangan macam tu. Bukan daripada perempuan yang lemah gemalai menjadi boy, tomboy. Jangan macam itu. Jadi itu hijrah sulukiyah, khuluqiyah. Akhlak kita sebagai seorang perempuan wanita Islam macam mana, akhlak kita sebagai seorang lelaki yang Islam macam mana. Dan yang keempat, hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah makna mentality. Mentality. Kita kena ada hijrah mentality kita. Kalau dulu kita rasa benda ni macam mustahil, tapi kita hari ni kita kena jadikan dia tak mustahil. Tapi kita kena serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah atas perkara tersebut. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira dah sampai masa saya untuk menutup hujah saya lah ya. Kadang-kadang panjang lagi 7 muka surat ni Ustaz. Panjang betul Ustaz ni. Jadi saya nak tutup dengan satu hadis je. Satu hadis boleh Ustaz? Satu je. Macam mana Rasulullah SAW ni dia zahirkan rasa cinta dia waktu hijrah. Waktu hijrah. Tuan-tuan mungkin biasa dengar, mungkin tak biasa dengar satu hadis ni. Baiklah. Sungguh berat orang meninggalkan tanah kelahirannya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan ingat senang-senang ke Rasulullah nak tinggalkan Mekah tu? Kita tengok. Ketika keluar dari Mekah, kerana bertanya keluar dari Mekah, waktu Rasulullah keluar daripada Mekah, ia menoleh dan mengatakan kepada Mekah, wahai Mekah, Allah tahu bahawasanya engkau adalah kota yang paling aku cintai, tempat kelahiranku yang paling aku cintai. Andai kata kaummu tidak mengeluarkan aku darimu secara paksa, maka aku tidak akan keluar dari kota ini. Ini nak menunjukkan betapa besarnya cinta baginda Rasulullah SAW kepada tanah kelahirannya. Kita pula hari ni janganlah walaupun dah jejak 80 juta tontonan mat kilau, kan, jangan pula tak ambil iktibar daripada cerita mat kilau tu. Saya 2 kali tuan tengok mat kilau. Satu dengan family, satu dengan kawan-kawan. Seronok, dua-dua mengalir air mataku, sebab kat situ memang tunjuk betul lah hubbul watan dekat situ, kan, hubbul watan. So persoalan saya lepas keluar daripada pawagam tu satu je, Ustaz, boleh ke aku jadi macam ni? Macam mana aku nak jadi macam ni? So tuan-tuan hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sampai situ sajalah. Saya tinggalkan dengan satu soalan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab sendiri ataupun tak boleh jawab, ataupun kita tunggu jawapan daripada Al-Fadil tuan guru saya di panel kita yang kedua. Macam mana kita nak dapatkan perkara tersebut dengan iktibar-iktibar yang baik. Dan insya-Allah sampai situ saja. Sekiranya ada salah dan silap, saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, ada hadis yang tak benar ke, cakap panjang sangat ke, ilmiah sangat ke apa kan, minta maaf sangat-sangat.
kan? Memang nak cakap benda ni. Okey. Jadi sampai situ saja tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan, dijelaskan kepada kita definisi ataupun pengertian hijrah dan juga kemerdekaan. Dan apakah kaitan ibrah daripada hijrah ini yang kita boleh bawa dalam kemerdekaan, dalam menaikkan, menuburkan semangat cintakan kepada tanah air, hubbul watan. Bagaimana hadis yang bawa oleh Ustaz Syafi'i tadi, Imam Syafi'i tadi, tentang rintihan daripada Nabi ketika Nabi nak berhijrah meninggalkan Mekah, meninggalkan tanah air tempat lahir Nabi tempat. Itu sedih Nabi tempat. Tuan-tuan, maknanya kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam, kena ada semangat cintakan tanah air tuan. Saya tengok tadi hijrah tuan, Imam Syafi'i bukan sahaja berhijrah daripada Tangkap ke Muar ke Masjid Haji Muhammad Yasin Paku, tapi dah berhijrah tuan-tuan. Saya difahamkan Imam Syafi'i ini memang arif tentang bahasa Arab. Dia ambil bahasa tuan-tuan, dah berhijrah daripada bahasa Arab kepada bahasa Inggeris tuan. Dan saya sentuh tadi tentang kuliah tauhid tuan. Kalau di mana-mana lah, saya minta lah, saya menyuruh tuan-tuan untuk pergi kuliah tauhid ni. Sebab kuliah tauhid ni antara kuliah yang jarang-jarang kita jumpa tuan-tuan. Sebab guru-guru tauhid ni, baru ni kita tengok analisa yang dibuat oleh pengurusan masjid takmir tuan-tuan. Di Tangkap ni, peratusan yang paling kecil sekali ialah peratusan guru-guru takmir yang mengajar tauhid akidah. Yang paling besar ada fiqh. Kalau kelas menakahat tu ramai je datang. Kalau cerita pasal poligami, dah lagi ramai datang. Tapi orang perempuan tak datang bukan. Orang lelaki dia datang dalam kisah poligami tuan. Dia tuan, alhamdulillah pada saat itu kita jelaskan tentang definisi hijrah dan juga kemerdekaan dan kaitan antara hijrah dan kemerdekaan tuan. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan, boleh kita teruskan lagi ya. Saya difahamkan kita ada 3 pusingan tuan. Kalau 3 pusingan dikira setengah jam, kita akan ada masa lebih kurang 3 jam tuan. Misal datang tadi ya, tengok bola pun baru 50 minit tuan. Yang ini 3 jam. InsyaAllah tuan. Kalau tuan-tuan sedia menunggu, kita akan teruskan forum kita pada malam. Kita akan teruskan forum kita pada malam ni dengan adik panel yang kedua, Al-Fadhil Asyik Tuan Haji Muhammad Nasir Rahman dari daerah Batu Tuhan tuan, tentang hijrah tuan. Kalau kita kaji peristiwa hijrah Nabi SAW dan para sahabat tuan, sebelum Nabi hijrah dan ketika Nabi hijrah, terdapat berbagai halangan, cabaran, rintangan tuan. Kalau kita kaji tuan, ada sahabat yang siksa bergolongan hamba tuan. Ada sahabat di Mekah begitu nak hijrah boleh Abdul Rahman, tapi tinggalkan segala harta-harta hijrah selai sepinggang tuan. Kalau kita lah di tuan kalau kena hijrah tuan boleh hijrah tuan, tapi tinggalkan rumah banglo bertingkat dia pada Tangkap. Baju pun boleh pakai selai je baju, bawa selai baju. Yang paling teruk tuan, yang paling teruk tuan kena tinggalkan isteri tuan dekat bandar Tangkap. Sanggup tuan? Itu pun kita tak sanggup. Ada sahabat yang kena tinggalkan isteri. Contohnya Abu Salamah terpaksa meninggalkan isteri Abu Salamah dan anak tuan bertahun-tahun, sehingga akhirnya bertemu apabila Abu Salamah berhijrah ke Madinah tuan. Ini kisah tuan, halangan, rintangan dan cabaran yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat sebelum berhijrah ke Madinah. Tapi tuan, kesanggupan. Walaupun banyak rintangan yang kita tak terfikirkan tuan, kita pun tak sanggup nak tanggung rintangan tu, tapi para sahabat umat Islam ketika itu sanggup mentaati perintah hijrah ni ke Madinah tuan. Jadi tuan, minta penjelasan daripada ahli panel kita, Tuan Kaji, bagaimanakah orang Islam ketika itu sanggup mengikut Nabi berhijrah ke Madinah? Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah masuk isyak belum? Dah isyak belum? Kalau dah masuk minta Bilal laungkan. Dah. Dia azan ni tak boleh tidak, mesti dia laung. Jadi minta laungkan azan saja. Nanti kita sambung forum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kita untuk berada dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang penuh dengan kebaikan. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyintai orang-orang yang membuat kebaikan. Kebaikan pertamanya, kita ditetapkan oleh Allah berada dalam rumah Allah. Maksudnya kita berada pada sebaik-baik tempat. Tidak ada tempat yang lebih baik dalam bandar baru tangkap ini melainkan rumah Allah. Nah, ini satu perkara kebaikan yang kita kena syukur, Allah pilih kita. Yang keduanya, kita ditetapkan Allah juga bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Saya tak fikir tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu yang datang dekat sini ni ada niat yang tak baik. Jadi kita bersama dengan orang-orang yang baik-baik. Kemudian ditambah lagi pula, kita membuat kebaikan. Kita solat sama-sama, kita rokok, sujud sama-sama, kita tasbih, tahmid, takbir bersama-sama, kita doa bersama-sama, selawat sama-sama. Kemudian Allah pilih kita pula untuk tambah lagi satu kebaikan, iaitu hadir dalam majlis ilmu seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Inilah antara cara nak jadi orang baik. Selalulah berada di tempat yang baik-baik. Selalulah bersama-sama dengan orang yang baik-baik. Selalulah membuat kebaikan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, boleh sambung lagi ni? Boleh, ibu-ibu boleh? Kalau tengok muka tuan-tuan, muka perempuan ni, muka orang penat sangat, muka letih. Datang puasa dah tentu kompong letih lah, nak buat persiapan. Ibu-ibu pun letih juga. Yang tak letih siapa? Anak-anak tu. Dia memang dari tadi dia ada poros dia sendiri. Itu biarkanlah. Dulu kita pun macam tu juga. Lantang lagi teruk lagi. Dia datang sini bukan ada macam apa pun. Itu dia lain. Jangan ada Pak Haji yang macam tu pula. Kita rasa tak ada kat sini. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, antara syarat untuk kita terima ilmu dengan baik ni, hati kita ini kena direndahkan. Rendahkan. Rendah ni maknanya, kalau ada rasa yang tadi nak datang marah ke, benci ke, sedih ke, geram ke, tak puas hati ke, penat ke, direndahkan, turun bawah. Ibarat ilmu ni ibarat air terjun. Kita ada gunung ledang ni kan, air kita pun daripada gunung ledang. Air tu turun, yang paling banyak dapat air mana tu? Yang paling bawah sekali. Yang paling rendah sekali, itulah paling dapat banyak ilmu. Dia tak nak nanti tuan-tuan nampak macam nampak saya bertiga, takut lama-lama tengok tinggal movie seorang, dah tak ada lagi ilmu. Dia tembus ke belakang. Sebab tu dia panggil panel yang besar. Kalau tuan-tuan nampak kecil pun nampak. Kalau panel kecil pun tinggal kursi. Jadi berdoalah semoga Allah bagi kita kefahaman yang baik pada malam ini. Soalan daripada moderator kaitan dengan bagaimana umat Islam pada ketika berlaku peristiwa hijrah ini ada kesanggupan nak ikut Rasulullah SAW. Nak pergi mana? Pergi Madinah. Jarak antara Mekah Madinah lebih kurang 450 km. Nak pergi mana tu, nak pergi tu naik apa? Naik unta tu. Lebih kurang 2 minggu perjalanan. Kalau siang tu panas sangat, kalau malam tu sejuk sangat. Nak pergi sana ni, ada yang tak pernah pergi, tak ada segala mara. Bukan nak pergi balik hari, tak tahu ni balik ke tidak. Tak ada kenalan langsung, tak duduk mana. Tapi dia kerana apa? Macam pengutus sebut tadi, sanggup. Kerana kaum musyrikin Mekah letakkan syarat, kalau kau nak pergi ikut Rasulullah, syaratnya jangan bawa apa-apa harta yang kau dapat dekat Mekah tu, tinggalkan. Ini yang selain tinggalkan.
Tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan ternakan, tinggalkan pertanian, kebun apa semua tinggal. Macam mana mereka ada kesanggupan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini satu kelompok yang dipanggil muhajirin. Mereka ini ada kekuatan yang disebut sebagai iman. Mereka sanggup kerana mereka ada iman. Iman ni kalau kuat, tuan-tuan, yang jauh akan jadi dekat. Iman kalau kuat, yang sakit jadi sihat. Iman kalau kuat, yang lemah jadi kuat. Iman dengan Allah tu kalau kuat, kasih sayang dengan Allah mengatasi kasih sayang ke sesama manusia. Sebab tu sanggup tinggalkan orang rumah. Iman kalau dah tinggi. Cuma kadang kita bukan tak sanggup tinggalkan orang rumah. Orang rumah yang tak sanggup tu. Bang, abang kat mana ni? Abang kat pagar, dia punya beruang ni. Baru dah kerja, dah kita telefon lah. Itu yang kadang kita jadi susah tu. Jadi kesanggupan ini kerana adanya keimanan. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh pengurusi dari surah Al-Taubah ayat 20 hingga 22. Allazina amanu, disebut mula-mula sekali. Orang-orang yang beriman, itu syarat pertama ni. Allazina amanu wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, wa jahadu, pergi kepada berjihad kepada Allah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka ada kesanggupan korbankan harta benda, korbankan nyawa. Di sini Allah letakkan mereka ini golongan yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebenarnya malam ini pun tuan-tuan dah buat yang namanya hijrah. Tuan-tuan tinggalkan rumah. Padahal kita tinggalkan rumah ni, tinggalkan harta benda kat rumah, kayu, baju, kasut, motor, kereta, tuan, kita tinggalkan. Tinggalkan rumah pun dia juga tinggal anak-anak, tinggal ni. Cuma dia dekat, dia tak jauh, dekat je. Jadi namanya pun daripada dunia pergi akhirat. Sahabat-sahabat yang ikut ni, tuan-tuan, dia ada kesanggupan iman tadi, sanggup tinggalkan dunia semata-mata nak mencari akhirat. Tuan-tuan datang sini kan nak pergi kepada akhirat ni, nak bertemu dengan Allah, maka ada kesanggupan tinggalkan dunia. Itu kita nampak. Itu syarat sebenarnya hijrah ni. Hijrah ni kalau kita tengok, dia ada dua perkara. Satu, dia mesti yang namanya at-tarku, maknanya dia meninggalkan. Itu hijrah, kan? Dia kena meninggalkan sesuatu. Kemudian dia kena mengubah at-taghyir. Untuk Rasulullah bersama sahabat akhirnya berpatah balik menawan kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Kerana apa? Tak ada kebebasan di sana. Susah nak solat, nak bagi dakwah, macam-macam tentangan yang Rasulullah terima. Jadi pada malam ini kita nak cerita soal keimanan kita. Kita tak disuruh lagi. Perjalanan hijrah ni disebut perjalanan menyelamatkan iman. Takut nanti lama sangat diberi ancaman-ancaman daripada kafir musyrikin ni, takut murtad nanti, tak sanggup dengan agama Allah. Sebab tu dia kata perjalanan nak menyelamatkan iman, perjalanan nak supaya tambah keyakinan dengan Allah SWT. Jadi kita di sini nak mempertahankan iman, tak perlu lagi hijrah sebagaimana Rasulullah SAW. Ini yang kita kena fikir. Kerana soal merdeka dengan hijrah ni, dia tak boleh berpisah. Tak boleh berpisah, tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan dapat nilai kemerdekaan yang sebenar secara agama kita kalau tak adanya hijrah. Macam kita, kalau ada orang dekat rumah ni tengah tengok cerita apa kan, tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak tinggalkan yang besar berapa inci tu kan, nak tinggal. Kadang-kadang air mendidih dekat dapur tu pun punya payah nak apa, kaki sebelah ni dah ngadap ke dapur, ada niat nak padam api.
Yang sebelah lagi nak meninggalkan TV. Itu baru bunyi air mendidih. Ni belum lagi yang Allah panggil. 5 kali satu hari Allah panggil kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari jumpa aku, mari jumpa aku. Ada masalah apa, jumpa aku. Ada dosa, nanti jumpa aku. Aku ni Maha Pengampun. Allah lebih suka mengampun daripada menghukum. Ada sulit, duit tak cukup, mari jumpa aku. Rezeki kan aku yang punya. Allah panggil. Tapi nak ninggalkan tu payah. Maknanya apa? Ni merdeka ke tidak? Betul? Dia dijajah oleh skrin yang ada yang besar, ada yang kecil, tak kira. Itu belum merdeka lagi sebenarnya. Betul? Dia tak mampu nak menewaskan nafsu dia. Jadi dalam soal kita nak sebut soal iman ni letaknya di hati. Iman ni letaknya di hati. Saya kira tahun baru ni ramai yang buat azam. Dah buat azam belum? Ni dah hari ke-berapa hijrah. Bila apa ni Muharram kita dah nak habis dah ni. Tapi tak ada masalah. Bila kita nak buat azam ni, kata ulama, azam yang paling baik sekali ialah kita berazam untuk membuat satu perubahan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia Allah nak dengan kita, tuan-tuan? Allazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan nanti perlihatkanlah hati-hati kamu yang akan dipersembahkan kepada Allah. Dalam banyak-banyak anggota kita ni, hanya satu anggota sahaja yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sebut tangan, kaki, mata, telinga, tak. Jadi hati. Yang saya nampak tuan-tuan penat tadi ni, dalam banyak-banyak anggota ni, yang penat sekali apa? Hati. Betul tak? Jadi kalau kaki sakit, boleh makan sebelah kan? Yang kaki kan kaki ya. Tapi kalau hati ni sakit, pagi dulu 3 bulan tak nak makan. Sebab tu saya kata tuan-tuan, pada malam ini, kalau kita boleh dapat sedikit suntikan daripada Imam International tadi ni, dan juga saya dan juga moderator, setidak-tidak kita balik ni, hati kita ada sedikit perubahan. Baik. Iman letaknya di hati, hidayah dekat hati, taufik pun dekat hati, takwa pun dekat hati. Nabi sebut, Nabi letak at-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu, kita semua ini dalam perjalanan pulang. Betul tak? Kita semua ni, seluruh taman ni dan juga semua umat manusia dekat dunia ni sedang berjalan menuju pulang. Kita daripada dunia sedang menuju akhirat. Sekarang ni kita hidup di dunia, nak pergi kepada akhirat. Macam mana tuan-tuan nak tengok? Ini saya kena naikkan sikit dia punya ilmu. Sebab tadi kata terbagi banyak intelektual, kita nak naikkan. Bila kalau kita belajar, takkan nak ambil yang apa nama, yang biasa-biasa je. Sekali-sekali nak naik ke atas ataupun menyelam ke bawah. Jangan lemas pula. Tuan-tuan tengok, mana-mana orang nak bertemu dengan Allah, masuk alam akhirat, syaratnya apa? Syaratnya dia kena tinggalkan dunia. Betul tak? Mana-mana makhluk yang hidup di dunia, dia akan berakhir dengan kematian. Nanti bila kita hidup dekat akhirat, tuan-tuan takkan jumpa yang namanya mati. Khalidina fiha abada. Itulah yang sebenar-benarnya hidup. Di dunia ni dia belum lagi dinamakan hidup yang sebenar. Sebab apa? Sebab dunia ni bukan matlamat hidup. Dia bersifat sementara. Benda sementara ni tak layak jadi matlamat. Begitu juga kita hidup dekat dunia. Bila sebut Allah panggil, yang tadi tu lawangan azan ni, Allah panggil jumpa dengan dia dekat dunia. Satu hari nanti kita akan dipanggil oleh Allah masuk alam akhirat. Masa tu dah tak dia buat apa lagi dah. Jadi kalau hari inilah ada di kalangan kita
Allah tentukan besok ajalnya datang. Di kulli ummatin ajal, setiap umat itu ada tempoh masa. Fa iza jaa ajaluha, bila datang di tempoh masa tu, la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun, dia tak lewat saat, cepat saat, dia terus Allah ambil. Namanya apa? Meninggal dunia, masuk dalam kubur, namanya alam barzah. Alam barzah pintu masuk alam akhirat. Jadi kalau malam ni kita mati meninggalkan dunia, hari besok bermulalah kehidupan kita di alam akhirat. Itu cerita, sebab tu namanya meninggalkan dunia, sebab dunia tak boleh masuk ke dalam alam akhirat. Tak boleh. Jadi kita diberikan oleh Allah peluang untuk bertemu dengan dia di dunia. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, datang ke masjid, kita nak solat, sebelum solat, ini kalau ikut dah banyak kali saya cerita, tapi tak pasti orang sini dah dengar tu dulu. Kalau saya tak ingat, tuan-tuan kompok lagi tak ingat. Mana-mana orang nak semayang, dia mesti jumpa air. Dan lewat macam mana pun, dah nampak imam dah tayat akhir dah, tetap cari air dulu. Dan kenapa kita kena cari air? Kita cari air ni sebab air ni sifatnya apa? Pembersih, alat pembersih. Basuh baju pakai air, basuh pinggan pakai air, basuh motor pakai air, basuh baju pakai air, basuh diri mandi pakai air, basuh hati pun pakai air. Dia nak cerita hati yang kita nak hijrahkan. Mula-mula sekali dengan berwudu. Macam mana air itu boleh membersihkan hati kita? Cuba tengok tuan-tuan, masuk dia cuti sekolah. Ni tak nama cuti sekolah nanti kan? Cuti sekolah, raya Cina, raya Dipavali, raya puasa, raya haji, orang taman mesti kurang. Keluar cari makan angin, release tension. Dia pergi mana? Kebanyakan orang taman kita, orang kampung kita ni makan angin, dia pergi mana tuan-tuan? Dia pergi tempat yang ada air. Confirm ni, cuti sekolah pun ledang ni pun ramai orang. Mungkin lagi ramai orang daripada pokok. Dulu yang baru lepas PKP tu dia berenang dalam tu penuh orang, bukan ada air, orang ramai kat bawah. Punya suka dengan air ni. Carilah nanti musim cuti sekolah, pantai dekat Terengganu tu penuh orang. Pantai dekat Melaka tu, Port Dickson, penuh orang. Orang Kuala Lumpur pergi Mersing cari air. Air apa? Air papan tu. Pernah pergi air papan, betul tak? Kalau halak papan aja orang tak datang. Kalau tuan-tuan ingat, kalau kat Mersing tu kita naik bukit, orang nampak terus membiru, lautan luas. Kena dia rasa cantik ni, betul tak? Cepat-cepat parking ni, keluar je, terus berlari, lepurkan tangan ni, tarik nafas. Lega, lapang rasa, betul tak? Macam mana hati ni boleh rasa lapang tengok laut membiru? Laut tu tak singgah pun dekat kita, kita tengok aja. Kerana apa tuan-tuan? Kerana air laut yang luas membiru itu datang daripada Allah 100%. Tak ada campur tangan kerja manusia. Dengan pokok kelapa ni, dengan pasir ni, dengan batu ni, itu belum mandi lagi tuan-tuan, baru tengok. Dia punya tak nak naik tu sampai lemas. Sampai lemas. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang pantai dah penuh, Gunung Ledang pun dah penuh, hotel resort yang ada kolam air tu pun penuh. Tahan bapak dah janji dengan anak, pergi Tesco beli kolam yang pakai tiup. Anak ramai, sorang-sorang tiup, kembung isi air. Bukan anak aja, bapak pun mandi sekali. Dengan air tu boleh jadi rasa tenang. Ni kalau tuan-tuan nak cuba ni kan, masuk isyak, berdiri, bukan berdiri, maknanya dekat apa nama pipe air tu. Okey, ini jangan salah faham. Takungan yang pertama,
Air ni makhluk Allah, betul? Kita pun makhluk Allah juga, cuma tak sama fungsi dia. Jadi ambil air ni takung, ya Allah, dengan berkat suci ni air engkau ini, sucikanlah wajah. Ambil yang pertama, mengaku, inilah muka hamba kau yang paling banyak buat dosa. Ambil yang kedua, ampunilah dosa muka hamba kau ni, ya Allah. Ambil yang ketiga, berkatilah muka hamba kau ni. Tangan macam tu juga, inilah tangan hamba kau yang paling banyak buat dosa. Ampunilah dosa tangan hamba kau ni, ya Allah. Berkatilah tangan hamba kau ni, ya Allah. Baru sesuai baca doa. Ramai tak baca doa selepas mengambil wudu. Apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat bila kita taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih, suci bila kita bersihkan. Sebab apa kena bersihkan hati ni? Sebab nak menghadap Tuhan. Yaumun la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari kiamat Allah kata apa? Tidak akan mendatangkan apa-apa kebaikan manfaat, sama ada daripada harta kita, anak kita, melainkan orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang baik, tuan-tuan. Jadi sebenarnya syarat nak bertemu dengan Allah tu kena ada hati yang baik. Sebab tu disuruh kita ambil wudu. Tapi jangan cakap depan air tu, marah orang, sesat hati. Wahai air, jangan pula. Ini dia antara kita dengan air tu. Saya tak kata wajib, sekadar nak timbulkan rasa dekat dengan makhluk yang namanya air ni. Dia pun daripada Allah, kita pun daripada Allah, maka kita jadikan dia sebagai pembersih hati kita. Lepas tu barulah kita pergi depan, Allahu Akbar, angkat dua tangan. Siapa pernah angkat dua tangan ni selain daripada waktu semayang hari? Kalau nak bagi dia kerap sebelum start motor, depan motor, Allahu Akbar, baru start. Takut motor tu lari dulu daripada kita. Atau masuk kereta tu, sebelum kunci start, Allah, depan steering, boleh tak? Tak ada. Atau balik rumah ni kan, Assalamualaikum, rumah buka pintu je, Allahu Akbar, sesat pula. Allah, aku tengok bodoh ni, siapa pula yang bagi ceramah? Tak ada. Yang ada ni siapa tuan-tuan? Ni kena tanya polis. Polis rela dia kerja orang, perompak. Apa polis kata? Jangan bergerak. Apa dia buat orang depan tu? Dia kat depan. Betul tak? Menunjukkan apa? Menunjukkan orang ni ada salah. Orang salah je buat macam ni. Jadi selama ni kita takbiratul ihram berpuluh tahun, ada rasa salah ke tidak? Kalau pagi-pagi subuh, Allah, ni bukan rasa salah, ni buat salah lagi. Betul tak? Lepas tu Allahu Akbar, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang halal. Ketika itu makan tak boleh, minum tak boleh, cakap tak boleh, bergerak lebih sikit pun tak boleh. Haram hukumnya. Bukanlah makanan kat rumah tu haram, airnya tak, ketika itu tak boleh. Allah minta kita hanya dengan dia sahaja, tak boleh gerak. Ada tak kat dunia ni tuan-tuan nampak kat pekan apa nama, tangkap tak bergerak orang tu? Ya, tak jalan-jalan ada. Mana ada? Manusia ni selalu bergerak, bercakap, melihat sana sini, dengar sana sini. Tapi bila Allahu Akbar, tak boleh. Allah minta kita jadi macam malaikat. Malaikat ni makhluk yang paling taat dengan Allah. Dia tak pernah melencong. Dia tak macam iblis, makhluk yang paling banyak buat dosa dengan Allah, tak taat. Itu yang malaikat dengan iblis. Tapi hebat lagi manusia, kadang-kadang macam malaikat, kadang-kadang macam iblis. Betul tak? Kita ni ada dua, qarin kita ada dua yang teman kita Nabi sebut. Satu yang bersifat malaikat, satu yang bersifat iblis.
Jadi bila kata takbiratul ihram ni, Allahu Akbar, kita nak masuk satu alam akhirat, nak bertemu dengan Allah. Apa syarat tadi? Tinggalkan dunia. Betul? Yang mati tadi kan? Jadi kat sini sebenarnya bila kata Allahu Akbar, tinggalkan rumah, tinggalkan tanah, tinggalkan harta, tinggalkan kereta, tinggalkan anak, semua tinggal. Bukan buang, tinggal. Ini yang payah. Nak ninggalkan ni yang susah. Selalu hati kita jadi masalah. Nak ingatkan Allah sampai habis rakaat, kadang-kadang kita tewas. Dia macam contoh nak pergi isyak, orang rumah tanya, abang pergi surau? Pergi. Nanti balik isyak di kedai kejap, tak apa pergi. Balik. Dia apa? Dia telur, beli gula, beli tepung, beli minyak, beli minum. Telur, gula, tepung, minyak, minum. Bahaya. Dia pun keluar, naik motor. Atas motor ni, lagi surau ni, dia ingatkan tu je. Telur, gula, tepung, minyak, minum. Telur, gula, tepung, minyak, minum. Telur, gula, tepung, minyak, minum. Sampai sini, imam pun dah mula semayang, dia pun masuk semayang. Allahu Akbar. Betul takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Betul bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tajwid ni pun betul. Ar-Rahmanir-Rahim, sifat hurufnya pun betul. Maliki yaumiddin, makhraj ni pun betul. Sampai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telur yang rumah order tadi tu berbunyi masuk dalam hatinya. Telur. Masalah dia tak ingat lepas telur tu waktu kan banyak lagi kan. Apa lagi telur lepas telur. Walaupun hati ni tengah mengingatkan lepas telur ni apa, tapi lidah dia fasih. Ihdinas siratal mustaqim. Betul dia sebut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Betul dia sebut tuan-tuan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul dia sebut. Tapi dalam hati ada telur lagi. Maknanya tangan, kaki, lidah jalan sendiri. Betul? Hati kelain. Hati ni tak sepakat dengan lidah, tak sepakat dengan perbuatan anggota. Dia kerja sendiri cari telur tak habis-habis. Masuk, rokok, sujud, iktidal, semua betul. Naik lagi rakaat kedua, ada lagi telur. Rakaat ketiga, ada lagi, sampai rakaat keempat, isyak. Jadi 4 rakaat, 4 biji telur. Sah ke tidak semayang? Sah tak? Sah. Syarat sah tu ada 13 rukun. Fiqh kata sah, tak ada masalah. Yang tak sah apa dia? Iman yang tak sah. Iman ni apa? Membenarkan hati, dengan hati. Tasdiq biqalbi, takrir bil lisan dengan lidah, ta'mal bil jawarih dengan anggota. Lidah anggota betul, tapi hati dia tidak membenarkan Allah. Sepatutnya Allahu Akbar, Allah tu maha besar, jadi dia membesarkan Allah. Tapi tadi ni telur lagi besar daripada Allah. Sebab tu kalau kita solat, jangan hanya pastikan solat kita sah ke tidak. Yang penting pastikan iman kita sah ke tidak. Iman ni maknanya dia berbalik kepada hati. Maknanya dalam sembahyang pun kita tak merdeka lagi, betul tak? Dalam solat kita masih dijajah oleh nafsu kita. Ini yang paling penting sebenarnya yang kita nak hijrahkan. Kalau tuan-tuan tengok, ini kalau saya cerita ni, minta maaf lah, bagi orang perempuan lah pula, bagi dia lah pula, orang perempuan dulu juga biasa cerita-cerita ni banyak pada orang perempuan. Nak nampakkan kepada tuan-tuan betapa terburuknya hati kita. Saya kebetulan pergi rumah orang ni, sakit, ramai orang berkumpul. Masuk, ramai orang, saya tunggu giliran, duduk kat ruang tamu. TV terbuka, rumah orang, kena tengok ya. Berita. Tengok habis berita. Habis je berita, ada makcik-makcik 3-4 orang kat dapur tadi ni. Dia duduk depan TV. Depan saya ya, TV tu depan. Pasal pula makcik dia. Rupanya ada cerita ramah. Saya tak ingat tajuk tu. Mungkin ibu ingat lepas ni kan.
Tapi cerita dia memang sedap. Sampai sekarang jadi modal ceramah saya. Bagus juga saya pergi rumah orang. Kisah tu, suami dia nikah satu lagi. Kan sedap ni. Buat poligami jadi kan. Ramai orang datang kali ikut. Tak beritahu tajuk dia tulis poligami. Ramai orang datang ke sini. Kisah dia, suami nikah satu lagi. Dia nikah dengan kawan baik isteri dia. Tapi isteri tak tahu. Yang dibawa selalu pergi minum, pergi makan, kerja-kerja butik sama-sama. Memang rapat tu, dia tak tahu kawan dia tu madu. Kan sedap lagi cerita tu. Jadi pada hari tu, pada malam tu, episod tu, isteri pertama, isteri ni datang rumah kawan dia, madu dia, dia tak tahu tu madu dia. Tapi madu tu tahu dah ni isteri dia orang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia terperanjat. Dah tak beritahu nak datang. Masuk. Hati madu dah berderap. Dia cari apa? Minum. Biasalah orang perempuan datang rumah orang ni kadang selagi ada bilik cuma nak ditengok. Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Jadi diminta izin dengan nama madu ni. Aku nak tengok bilik ke boleh? Berhenti. Tak payah bersepak. Aku jemah pergi dapur. Aku masakkan sedap untuk kau. Kenapa nak masuk situ tak boleh tuan-tuan? Dalam bilik tu ada gambar suami dia. Bosok. Satu dinding semua dia buat sayang sangat agak. Suami siapa? Suami orang tu lah. Itu kalau masuk nampak tu bergaduh. Jadi pergilah dapur, buatlah apa yang patut. Tiba-tiba ni naluri isteri. Orang perempuan kan dia gaji guna hati, guna perasaan. Inilah makhluk. Abang ni tipu. Betul. Dia rasa abang tipu. Dia rasa sebab dia banyak guna hati, cuma tak ada bukti. Jadi naluri isteri ni rasa nak masuk juga bilik tidur. Macam ada benda yang memanggil-manggil. Dan macam mana kawan ni leka sekejap, dia pun masuk bilik ni tengendap-endap. Macam orang mencuri ke kan, tengendap-endap. Makcik ni tak puas hati. Cepat. Saya dah mula tengok makcik. Macam mana orang luar TV boleh suruh orang TV tu masuk cepat? Kan tak ada kena-mengena, betul tak? Ya betul. Yang lagi pelik saya malam tu, orang dalam TV tu dengar pula cakap cepat-cepat dia masuk. Elok dia masuk ni, makcik ni dah mula tanya. Dia masuk, dia ngadap sana. Gambar suami orang tu belakang ni tak nampak. Yang nampak siapa? Makcik. Pusing. Betul tak Bibi? Kita pun macam tu, betul tak? Punya kita tak sabar tadi kan. Tengah suruh pusing, ini kerja pengarah. Memang buat kerja kita nak marah. Bersambung besok. Saya yakin malam besok dah tunggu depan TV nak tengok pusing ke tidak. Nampak tuan-tuan? Sebab itu pada saya lah, kita ni dah usia emas dah tak payah tengok. Betul tak? Walaupun nampak macam tak ada buat apa, tapi dia boleh mendatangkan kesan pada hati kita jadi sakit. Tak pasal-pasal boleh sakit. Betul tak tuan-tuan? Ini baru cerita macam tu. Bila cuti sekolah, macam-macam cerita yang keluar dekat TV. Cerita seram. Selonggok depan TV anak buat takut macam. Bila hantu keluar, kosong tak ada orang depan. Nyobok masa takut sangat hati kita. Tengok cerita sedih, cerita Hindustan, daripada kecil sampai ketua tengok tak berhenti menangis. Suami balik rumah dia disayu, sunyi, sepi, merah mata isteri anak-anak. Kenapa? Cerita dah habis sejam, nangis tak habis. Sedih sangat. Belum lagi cerita yang menyebabkan kita ketawa terbahak-bahak. Betul tuan-tuan? Bayangkan dalam satu hari itu, kalau kerja dia begini, mana mungkin hati ini nak dihijrahkan? Macam mana hati ini nak merdeka? Dengan Allah pun tak mampu nak. Betul tak tuan-tuan? Jadi saya kata tinggalkan. Jangan dibuang pula TV tu. Saya tak suruh buang. Kalau nak buang, hantar rumah saya. Jangan dibuang. Betul tak? TV tu tak salah apa.
takat ni belum ada lagi TV yang saya jumpa, kita lalu depan dia, tu auto dia hidup, ada tak? Belum ada lagi. Kita kena tekan, kena on baru dia hidup. Jadi berpunca daripada kita. Yang ini yang kita nak ijrahkan, ni benda harian. Ini belum cerita mak kilau apa ikut keniau. Ni mak kilau kat rumah ni tak berkilau lagi. Betul tak tuan-tuan? Ini yang kita nak ijrahkan. Dalam kejadian kita ni kan kita ada banyak anasir. Kita ada unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur angin. Ini mana nak bagi betul. Bukan selalu datang bagi betul tak? Mata kita Allah jadikan daripada unsur air. Air ni apa sifat dia tuan-tuan? Mata kita ada air, disebut air mata, berair. Dia ni Allah cipta daripada unsur air. Air ni sifat dia apa? Sifat dia adil, sifat dia rata. Nak tahu balik ni sekarang, simen depan rumah kita tu rata tak rata, simbahkan air. Yang bertakung tu tak rata. Nak tahu daripada Bandar Baru Tangkap pergi ke Segamat, mana tinggi mana rendah. Tunggu hujan turun, yang tenggelam tu rendah. Betul tak? Baru nampak agak rendah. Jadi hujan ni beritahu, itu sifat dia. Dan mata ni juga boleh jadi punca pergaduhan. Pergi rumah orang kedua kahwin, orang lelaki biasa lepas makan apa buat? Cari tuan rumah, salam teruk. Betul? Tanya haji, dapat menantu. Orang rumah buat apa? Sama juga, cari bapa mak pengantin, salam teruk. Cuma lepas tu dia ada beza sikit. Bang, kejap bang, nak tengok pengantin kejap. Betul tak? Jangan orang lelaki, pak kau balik dulu, abang nak tengok pengantin. Itu macam benda-benda nak kena nampak. Jadi biasanya kita nulah dalam kereta ni, habis tengok pengantin, rupanya dah berjanji dengan Siti Pak, Siti Limah, Siti Oyah, Similah. Masuk dia dalam pasangan pengantin tengah bersanding kat pelanggan. Tapi Allah datangkan ujian untuk kita. Dari mata turun ke hati. Isterinya tinggi sangat, suaminya rendah sangat. Begini tengok nak bagi kata. Dari mata turun ke hati. Hati yang penuh dengan penyakit, dia tak balik dekat akal, dia terkeluar dekat lidah. Dan kau tengok tu, la ilaha illallah, agak ada orang lagi. Macam mana boleh rasa sakit hati tengok jodoh orang? Betul tak? Ni orang tak usia apa pun, yang tiba-tiba sakit ni apa? Kalau dengar dia orang yang keluarga belah rendah-rendah, takkan mungkin rendah orang ni. Sepatutnya sangka baik. Ni hati yang nak dihijrahkan ni. Sangka baik, alhamdulillah suami aku tak macam. Kita doa, ya Allah, yang tinggi itu kau rendahkan sikit, yang rendah tu kau naikkan sikit, tinggikan sikit. Itu kerja Allah. Pulang nak buat. Yang penting hati tak sakit. Ini balik je kampung, balik je rumah tuan, masuk WhatsApp grup kampung, cuba teka apa tinggi, apa rendah hari. Dah satu kampung sebulan tak habis cerita. Tunggu ada kedua kahwin lain, baru habis nak kata benda lain pula. Telinga ni Allah jadikan daripada unsur api. Api ni sifat dia apa? Sifat dia merebak, membakar merebak. Orang kalau dia marah, kalau dia putih, telinga dia ni merah. Dan orang sebut panas telinga. Orang tak sebut panas hidung aku. Tak pernah dengar orang sebut macam tu. Dia sebut panas telinga. Betul kan? Dia sebut. Ibu-ibu kalau masak tengah goreng apa-apa ni, terpegang telinga kuali tu, panas apa nak buat? Pergi dekat telinga. Ada unsur api. Api jumpa api jadi kawan, sejuk. Tapi jangan ambil lighter tu bakar, memang tu bakar. Dia unsur api. Sebab tu orang dulu, ingat dulu arwah atuk saya dekat Sempang 5 Darah Pek Gambir tu nak pergi kerja dulu, orang kata apa, rokal dulu, dia sejuk, dia main telinga. Dia ada apa? Tak tahulah tu telinga orang dulu, tak tahulah telinga orang sekarang macam mana. Saya pun tak pernah buat. Dia kata boleh jadi ada haru panas. Telinga ni juga boleh jadi punca pergaduhan. Pergi juga rumah orang kedua kahwin.
Dulu ada kugiran, betul. Sekarang orang main karaoke, yang nyanyi tu bukan Siti Nurhaliza, Siti kampung tu. Memang tak sedap pun. Dia tak tahu kan, jadi Siti nama dia. Nyanyi artis Siti ni, yang datang pun mula ramai. Satu kereta, satu keluarga duduk depan sekali. Bila nyanyi ni Siti tu, daripada telinga baliknya ke hati tu. Hati yang penuh dengan penyakit terkeluar dekat lidah. Dah patut mendung depan. Suara macam katak lentung. Kalau dengar ada orang nyanyi tak apa jadi, tak tahu suara dia buat, tapi teruk dari suara dia. Sepatutnya dijerahkan satu baik. Alhamdulillah, suara juga macam tu. Kita doa ya Allah tahun depan pada bagi kita. Mana pandai kan. Yang penting jangan sakit hati. Yang ketiga, hidung. Hidung ni Allah jadikan daripada unsur angin. Angin ni apa sifat dia? Angin sifat dia bukuh. Ini kalau kita ambil 3 jam ni kan, 3 jam yang pukul 12.30 kembang ni, balik kan ada selonggok sana, selonggok sana. Tiba-tiba ada selonggok ibu-ibu di lalu kat pokok tu kecil kan. Bau wangi pokok. Aku nak buat pokok. Ada tak orang selak cari? Pukul 12 sana. Pokok kecil dia lagi. Laju lagi jalan dia. Ni tak Pontianak mana singa. Dia juga boleh jadi punca pergaduhan. Pergi juga rumah orang tu kahwin. Banyak dosa boleh kahwin ni kalau tak ada ni. Memang kahwin kena ada, pun tasawuf kena ada. Naik satu kereta 5 orang. Depan 2, belakang 3. Bontrot 5. Ada yang balik. Cuaca panas terik, buka aircon full. Tengah menikmati bau aircon ni, tiba-tiba tak tahu di kalangan 5 orang. Bunyi tak ada. Bau campur dengan bau bontrot. Nak muntah sekali. Biasanya kalau tuan-tuan dalam keadaan macam ni, ada tak tanya orang sebelah? Dia tanya ni, Haji kentut. Tak ada pun tak tanya. Betul tak? Dia tak tanya lah. Dia gopok. Kau kentut? Malah orang sebelah. Ya tu, lalu lagi. Buku yang tulis sampah ada 2-3 tak dapat. Yang keempat, daripada mulut ke perut, Allah jadikan daripada unsur tanah, unsur bumi. Kita makan, masuk ke dalam tanah bumi. Apa sifatnya? Perut kita ni unsur bumi, unsur tanah. Bentuk pun macam bumi. Betul tak? Apa sifat tanah ni? Tanah ni sifatnya sabar, penyabar. Semua benda campak atas tanah. Kain buruk campak, perabot tak pakai campak, nasi dah basi campak. Sama dengan perut kita, memang tempat campak menjampak. Betul? Pagi tadi tarik campak, kopi canai 2 keping banjir campak, dan tengah hari kan bayani campak. Ini kan macam dah ada bau rebaknya. Tak tahu benda dah dicampak tadi malam kan. Bila campak ni, sabar. Sama dengan bumi ni, penyabar. Tapi bumi ni walaupun penyabar, kalau dah berlaku gempa bumi, bangunan nombor 1 dunia habis. Ini perut kalau dah gempa, memang tak boleh buat kerja. Betul, nak nikahnya imam dah selesai, kejap tak tahan, kena selesaikan. Ini yang Nabi kata, tidak lurus iman seorang kamu sehingga dia luruskan hatinya. Tidak akan lurus hati seorang kamu sehingga dia luruskan lidahnya. Semuanya berpunca daripada iman. Jadi tanpa Allah sekalian, kalau tadi ikut belum sekajuk lagi, itu bukan iman sebenarnya. Tapi bila baru dah sampai, dia rasa macam takut keliru kita nanti, takut haru hati kita nanti. Saya kira cukuplah setakat ni. Dia pokok dah dia panggil pun lama-lama terombang juga kan. Ini pokok sini okey, ada tempat sandar, tak ini pun okey juga. Jadi tuan-tuan, saya mudahkan untuk kita faham betapa kita perlu ada satu penghijrahan secara yang bersungguh-sungguh untuk kita merdekakan diri kita daripada iblis yang tak sudah-sudah merosakkan hati kita sehingga terganggu hubungan kita dengan Allah SWT. Kalaulah semua orang hatinya baik, hatinya bersih, baru disebut sehati sejiwa. Nak mereka bila sebut sehati sejiwa, ini bukan zahir, dia batin.
Bukan kasut hitam semua sekali pejabat tadi. Contohnya kan, ada dia punya perarakan. Sekarang JKR pula, baju kuning semua sekali, betul? Sekarang Jawa Tanah sekarang, biru semua sekali. Memang nampak macam sama, tapi ukuran kita bukan yang zahir. Tengok hatinya sama ke tidak. Macam hari ni semua, hati kita kena satu. Satu hati, satu jiwa. Hati suami, hati isteri sama. Hati ketua kampung, orang kampung sama. Hati kita satu karya ni sama. Apa dia? Hati yang rasa apa? Rasa hamba dengan Allah. Rasa diri itu hamba dengan Allah. Rasa ada Tuhan. Baru sama. Baru boleh kata sepakat. Baru boleh wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Wala tafarraqu. Jangan kamu berpecah belah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tadi sebelum saya mula forum tadi, saya nampak wajah tuan-tuan macam dia tak berapa terang, macam berbalang-balang. Tapi nak habis macam terang benderang pula nampak. Mungkin cahaya iman dah meresap masuk. Tapi jangan lupa nanti kita solat, masa solat ni pastikan hati kita. Cuba, kita kena cuba untuk tidak ada sebarang gangguan. Tapi nampak bau tu bukan sendiri. Jadi malam ni ujian kita bau ni, jadi kena tahan. Kena tahan. Bau campur dengan aircon lagi kan. Jadi kena. Imam jangan lambat-lambat baca apa nama. Dia jiwa rahmah. Bila dah lambat ni jangan baca panjang-panjang. Nanti orang belakang jadi tak tahan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang penting tuan-tuan diberikan nikmat kefahaman. Kami ni hanya bercakap, faham tak faham, sampai ke tidak, wallahu a'lam, itu kerja Allah. Yang penting apa yang tuan-tuan buat ni sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup setakat ini. Mohon ampun di atas segala kekelanuran kata-kata bicara yang mungkin menyinggung hati dan perasaan, namun tidak ada tujuan lain, hanya semata-mata nak berpesan-pesan kepada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari tuan, banyak ilmu yang curahkan kepada kita, termasuk ilmu rumah tangga kepada tuan. Paling banyak tuan ilmu kerja kahwin. InsyaAllah bila kerja kahwin tu kita bersihkan hati kita mudah-mudahan tuan. Dan apa tuan, pagi kita solat isyak insyaAllah tuan kan. Tapi ada cabaran dia tuan kan. Bau dia membesar-besar kan. Rasanya bau ni lebih hebat daripada telur tuan. Terima kasih tuan. Ini cabaran kita, ujian kita insyaAllah tuan. Itu tuan, dengan itu maka berakhirlah forum perdana kita pada malam ini. Saya bagi pihak majlis ucapkan terima kasih kepada pimpinan kita. Alif-Alif yang pertama, Tuan Imam Muhammad Syafi'i bin Haji Bacu, Imam Masjid Haji Muhammad Yasin Patu, Yasimam. Juga pimpinan kita yang kedua, Al-Fadhil Rashid, Tuan Muhammad Nasri bin Rahman, Bangdi Daerah Batu Pahat. Terima kasih tuan. Mudah-mudahan tuan, apa yang tuan tadi dapat kita manfaatkan bersama. Sebagaimana kata tuan tadi, dapat kita fahamkan mudah-mudahan insya-Allah tuan. Saya kata saya mohon ampun dan maaf atas para kesilapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan sudah kepada pengacara majlis.